إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelebihan orang yang mengajar ilmu saja. Begitu beberapa dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan ulama yang amat banyak. Setengah daripada ini firman Allah Ta'ala waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka kepada kaum mereka itu. Itu tugas para ulama. Bila dia balik daripada menuntut ilmu, mesti mereka ni membangkitkan masyarakat dia mengenali Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan diri kepada Allah Taala dan memberikan inzar. Itu makna liyunzir, memberikan maknanya amaran, memberikan maknanya teguran supaya mereka ni berjalan terus menuju kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, dan murad di dalam ayat ini ialah mengajar ilmu dan menunjukkan akan jalan akhirat. Itu tugas tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberikan amanah ilmu. Sebab dengan ilmu manusia dapat mengenali akan Tuhannya, akan dirinya. Dan dengan ilmu mereka akan mengenali daripada mana dan ke mana mereka nak pergi selepas ini. Allah. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, wa iz akhazallahu misaqal ladzina utul kitab litubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perjanjian akan mereka yang diberikan mereka kitab, supaya menerangkan mereka akan yang di dalam kitab mereka itu bagi manusia, dan supaya jangan menyembunyikan mereka akan ilmu yang di dalam kitab mereka itu. Itu tugas para ilmuwan Islam, dan mereka memikul tugas yang besar. Tugas mereka supaya menarik manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali mereka menutup sebagaimana golongan-golongan Bani Israel yang ada di tangan mereka kitab, tapi mereka melakukan kekhianatan. Mereka menutup akan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka kenal Rasulullah itu lebih kenal daripada anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sembunyikan. Sebab tujuan ialah nak menjaga kedudukan mereka, nak menjaga kepentingan peribadi mereka. Jadi mereka sembunyikan. Terutama kalau manusia dalam keadaan fitnah, tiba-tiba ulama mendiamkan diri. Iza zahara al-fasad wa sakata al-alim fa alaihi la'natullah. Apabila lahir kerosakan, manusia dalam keadaan rosak, lari daripada agama Allah, hidup mereka dalam kegelapan kejahilan, tiba-tiba ulama-ulama dia mendiamkan diri, ya, tidak menyatakan kebenaran, maka fa'alaihi la'natullah, atas ulama itu laknat daripada Allah Ta'ala. Jadi ada juga ulama yang dilaknat oleh Tuhan apabila mereka tidak amanah ilmu mereka tadi dengan sebenarnya, disebabkan pengaruh duniawiyah, pengaruh dunia, pangkat, jawatan, kedudukan dan sebagainya. Mereka menyimpang dari perjalanan Allah Ta'ala. Lepas itu dibagikan ulama itu kepada dua. Satu ulama akhirah, satu lagi ulama dunia. Ulama akhirat yang ulama itu betul beriman dan takut sungguh kepada Allah Ta'ala dan menyampaikan apa yang terkandung dalam isi kandung Al-Quran dengan sebenarnya yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun satu lagi golongan ulama yang sebaliknya, mereka menjaga kepentingan nafsu mereka,
walaupun mereka berilmu, tapi oleh kerana mereka gagal, mereka ditumpaskan oleh bisikan-bisikan nafsu dan sebagainya, akhir mereka rosak. Sebab bila ilmu dia ada dua perkara, kita cek. Bila kita mengaji ilmu, tengok al-ilmu in qaranat wa al-khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu yang kamu cari apabila menambahkan gerun kamu kepada Allah, maka falakah, ilmu itu memberi manfaat kepada kamu. Wa illa, jika tidak, fa'alaikah, memberi mudarat kepada kamu. Sebab dalam mencari ilmu, yang pada pertama sekali penting ialah niat. Pasal kita niat ialah menjunjung perintah Allah, dan kedua untuk menjadi hamba kepada Allah dengan sebenarnya. Dan disebut dalam hadis, man talabal ilma liyumariya bi sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilai falyatabawwa maq'adahu minan nar. Menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, tujuan dia liyumariya bi sufaha, untuk menunjukkan rasa hebat pandai daripada orang lain, orang di bawah dia. Aw liyasrifa wujuhan nas ilai, atau untuk menarik muka manusia, yang pengaruh. Dengan ilmu agama tu dia cari pengaruh, untuk dapat kehebatan dan sebagainya. Maka fal yatabawwa maq'adahu minan nar, sediakan tempat duduk dalam api neraka, kata Rasulullah SAW. Ilmu tu ilmu benda yang paling mahal. Jangan ditukar dengan benda yang rendah di kalangan kendak-kendak nafsu mereka ni. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, ayat ini menunjukkan bahawa wajib mengajar bagi manusia, dan haram ia menyembunyikan akan ilmu. Walaupun sepatah, sampailah. Bal yu'anni walau ayatan, sampaikan daripada aku walaupun sepatah. Sebab mengambil tugas menyampaikan, maka Islam itu akan berkembang. Dan terkala membaca Rasulullah SAW akan ayat ini, maka bersabda baginda SAW dengan katanya, ma atallahu aliman ilma illa akhazallahu alaihi minal mithaq ma akhaza ala nabiyyin an yubayyinuhu linnasi wa la taqtumu. Tiada memberi Allah Ta'ala akan ulama akan ilmu, melainkan mengambil Allah Ta'ala atasnya daripada janjinya. Maksudnya telah ada perjanjian besar dengan Tuhan. Seperti ia mengambil janji atas segala anbiya, bahawa menyatakan mereka akan ilmu. Itu perjanjiannya. Mereka kena sampaikan bagi manusia, dan jangan menyembunyikan mereka akan ilmunya itu. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah oleh kamu akan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan ilmu, hikmah dan pengajaran yang baik. Itu di antara Allah Ta'ala suruh, ud'u, pengen amal, seru, ajak, panggil, tarik manusia itu kepada jalan Tuhan, itu kepada jalan Islam. Sebab ia saja membawa keselamatan manusia di dunia, baik di dunia maupun lebih di akhirat. Dan setengah daripadanya sabda Rasulullah SAW terkadang menyuruh ia akan Sayyidina Muaz ke Yaman, la an yahdiyallahu bik, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya bahawa memberi hidayah Allah Ta'ala dengan dikau akan seorang laki-laki terlebih baik bagimu daripada dunia dan barang di dalam. Jadi seorang tadi dapat petunjuk dengan sebab kamu maknanya seru mereka, ajak dia, tarik dakwah dan sebagainya, maka dia mendapat hidayah Allah Ta'ala. Maka orang yang menarik tadi, dia punya harga nilai dia lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Dia mati hidup balik 10 kali pun suku dunia tak dapat. Yang dia dapati seorang, dia punya kelebihan besar disediakan oleh Allah Ta'ala. Itu menandakan kerja itu amat diredai oleh Tuhan. Bila Tuhan janjikan dengan ganjaran yang besar-besar, bermakna kerja itu amat diredai. Maka niat kita untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Dan ta'annama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya sawaba sab'ina siddiqah. Barang siapa belajar akan satu bab daripada ilmu, ada bab akidah ke, bab fiqh ke, bab kelebihan, bab tasawuf, tak kira dah. Ya,
Kemudian mengajar akan manusia. Dia belajar satu bab disampaikan. Nah, saya diberi Allah Ta'ala akan dipahala 70 daripada pahala ulama yang sedikit. Bayangkan nak jadi sedikit. Bayang, senang kan? 70 pahala dia orang tu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu diberikan kelebihan, dan tajuk ilmu ni dua gulungan. Yang mengajar dan yang belajar dan menyampaikan. Sebab ilmu tu nur. Lawan nur apa? Zulmah. Bila ada ilmu, makna orang tu mempunyai cahaya. Dia mempunyai cahaya, nur. Dia boleh berjalan dengan betul. Kalau tak ada, mana zulmah, gelap. Bila gelap, berjalan dalam gelap, tahulah risiko dia tinggi. Ya. Sebab kendaan malam kalau mati api macam dia dengar lagi api mati. Nampak gagal dan dalam tiang elektrik masuk longkang. Amat tinggi apabila seorang berjalan menerusi maknanya berjalan dalam kehidupan ini tanpa dipandu oleh suluhan cahaya ilmu, sangat bahaya. Dan sabda Rasulullah SAW, man ta'allama baban minal ilmi ya liyu'allimah an-nas u'tiya sawab sab'ina siddiqan. 70 pahala orang yang siddiq diberikan oleh Allah Ta'ala. Menandakan apa? Besarnya bab ilmu ni lah. Maka kita wajib syukur. Bila benda ni besar, kita dapat Tuhan buka hidayah, maka wajib kita bersyukur. Sebab asyukur iqalu ni'am. Syukur tu adalah penambat bagi nikmat. Bila kita syukur, rasa berharga besar sangat kurniaan ilmu, maka Tuhan akan tambah lagi. Itulah seterusnya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta huta fil bahri la yusalluna ala mu'allimin nasi khairan. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan segala para malaikatnya dan isi 7 petala langit dan isi bumi, mana 7 petala bumi, berapa banyak tak terkira gitu. Hingga semut di dalam lubang itu, hingga ikan yang di dalam laut, berapa juta ikan dalam laut, tak habis-habis kita makan. Sesungguhnya semua tu mengucap selawat, apa makna mendoakan bagi mendapat kebaikan atas orang yang mengajar akan manusia akan kebajikan. Apa makna orang yang menyampaikan ilmu ni mendapat doa cukup banyak. Selawat daripada Allah Ta'ala, apa makna rahmat daripada malaikat, istighfar ya, dan kemudian doa. Tiga benda didapat apabila kita menyampaikan akan ilmu Allah Ta'ala. Walaupun satu ayat, sampaikan. Ya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, kalimatun minal khairi yasma'uha al-mu'min wa ya'malu biha wa yu'allimuha khairun lahu min ibadatis sana. Satu kalimah daripada kebajikan yang mendengar akan dia oleh orang mukmin, kita sampaikan daripada Al-Quran, hadis Nabi atau kalam-kalam ulama berhubung dengan ilmu, maka mengamalkan ia akan dia, orang dengar pun beramal dengan dia, maka mengajar ia akan dia. Lebih baik baginya daripada berbuat ibadat setahun. Sebab ibadat setahun, ibadat yang diterima kan? Kita buat ni tak tahu terima, minta diterima. Yang dah siap terima tu setahun punya nilai yang dia diberikan. Tak ada sampai dengan mulut kita, sampai dengan WhatsApp semua kan. Orang punya WhatsApp pun tahu. Kadang dia tak baca pun dia tahu. Jadi maknanya apa? Itu ilmu itu besar. Ya? Sebab dia itu cahaya. Nur. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, iza mata bunu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ilmin yuntafa'u bihi wa sadaqatin jariyatin wa waladin salihin yad'una. Apabila mati saja anak Adam, nasai putuslah segala amal yang kebajikan, melainkan dari 3 perkara. Maka itulah tiada putus 3 perkara ni, dia berjalan. Pertama, ilmu yang diambil manfaat dengan dia, kita sampaikan orang, betul orang tu beramal, orang tu pula sampai orang lain, bertali nadi, ya, panjang. Itu ulama ilmu paling besar kali jumpa di atas Rasulullah SAW. Semua orang yang buat ilmu tu punca daripada baginda Islam. Ya, maknanya kebajikan itu akan naik kepada orang atas. Kalau kita panggil apa, down up 9, down 9 up 9, down 9 up 9 bar M. Ini pahala besar ni, ya, lagi besar pada itu.
Satu. Yang kedua, sedekah jariah. Jariah itu mana yang berjalan, pergi pada masjid, surau, madrasah, kita buat dan sebagainya. Selagi barang itu tidak terhapus, maka ketika itu pahala di jalannya. Sebab itu menjadi satu kesalahan besar, dosa besar orang menghapuskan jariah orang. Buat masjid yang cantik lagi, diroboh apa projek. Nak projek tu sodok masjid orang punya besar, dia punya dosa. Sebab apa? Ada orang putus. Nak besarkan buat apa? Jangan kita rombak kan, tambah tak apalah. Dan sebagainya lah. Yang ini berbuat wakaf lillahi ta'ala. Jadi maknanya kita digalakkan buat kebajikan amal jariah. Yang ketiga, anak yang saleh mendoakan baginya. Ini ada dua hukum. Ya, sama satu kelebihan, kita didik anak jadi anak saleh, maka anak itu pula dia punya tugas kena mendoakan bagi kedua ibu bapa dia. Sebab anak itu tak dinamakan anak itu anak saleh kalau dia tak mendoakan ibu bapa dia. Dia beramal kuat, ibu bapa langsung kita doa. Saya tak masuk lain. Lain ni misalnya yad'u lahu, itu sifat dia. Siapa waladin salihin, yad'u lahu, mendoakan bagi kedua ibu bapa dia. Nah, itu maknanya besar. Doa kepada ibu bapa. Sebab tu anak-anak saleh kita juga begitulah. Kita jadi anak kepada ibu bapa kita. Kita doakan. Kalau kita rajin mendoakan besok, anak kita pula doa kita. Itulah kaedah dia. Ini pada kita mati, inilah tiga benda berjalan. Tiga benda berjalan. Ilmu yang dimanfaatkan, yang disebarkan. Kemudian sedekah jariah yang diambil manfaat, dan mana anak yang mendoakan bagi dia. Ya. Sebab orang yang mati dalam alam barzakh itu seolah-olah macam dia terkapai di tengah lautan mengharapkan bantuan. Bila sampai satu doa je, harga doa tu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Satu doa. Kalau dia sampai hari dia tak sembahyang, dia doa kepada bapa tu kan. Kalau kena keberkatan dalam hidup kita, bapa jangan lupa doa. Ya. Banyak kita tengok kan orang yang betul dia berbakti bapa ni banyak kelebihan dia. Dunia dapat, akhirat lebih. Kalau dia tak, macam hal dia. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan maksiat atau berbuat kebajikan. Orang tu tengok dia tak semayang, kita dapat dia tarik, akhirnya alhamdulillah dia dapat tunjuk dia sembahyang. Maka orang yang dakwah dia tadi terik dia di sembahyang sampai mati, buat dia dapat. Jadi kerja dakwah, kerja menyampaikan, menarik orang ni kerja besar. Itu saham dia besar. Berarti kita kena banyak pas, tapi kul khairat, berlumba-lumba lah membuat kebajikan. Sebab kita bimbang ada satu kes yang disebut oleh baginda SAW, atau dikunan muflis. Kamu tahu tak orang muflis nanti? Sebab tadi man la dirhamahu wala mata. Orang yang tak ada harta benda ataupun hutang lebih banyak pada harta dia ada, tapi hutang lebih banyak, muflis. Rasulullah kata bukan itu yang dimaksudkan. Muflis akhirat, bukan muflis dunia. Itulah mereka yang ada sembahyang, ada ibadat, tapi wasyatama haza wa qazafa haza. Dia ada fitnah orang, dibuat orang jahat dengan orang penting, tolak pahala dia. Tolak, habis pahala dia. Sedangkan dia punya kes tak habis lagi. Maka dia pusing. Kejahatan orang tu akan masuk dalam mizan timbangan dia. Dalam amal dia dah habis. Dosa orang pula masuk habis. Sebab ulqiya finnar, lalu diumpan ke dalam neraka. Jadi maknanya apa ni? Kita kena buat dua tu. Pertama, kawal diri daripada kerjakan benda yang tak elok. Kemudian kena banyak amal soleh. Sebab kalau mungkin kita ada kesilapan dengan orang, kita tak perasan, maka nak tolak besok, mudah-mudahan amal tu cukup. Ya, tolak-tolak ada. Aku dah tolak sikit dah habis. Sebab tu dalam amal salih, dalam Quran baik, dalam hadis sahih, semua disuruh kita pantas. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dan kamu mengerjakan amal salih. Apa saja amal salih, kecil besar apa saja kita buat. Sebab apa tu saham kita nak bawa tu. Kita duduk atas dunia 780 tahun, katalah umur kita 100 tahun. Kita nak dapat selesa sikit pun bukan main lagi tuan-tuan. Botak kepala fikir, nak tercabut sendi dia bekerja, nak dapat selesa sikit. Itu umur pun 100 tahun. Sana bukan ratus, bukan bilion, juta selama-lama. Bayangkan kan modal cukup tidak.
Kita pergi tempat orang, tiba-tiba bawa duit tak cukup macam. Kita musafir luar negara, bawa duit tak cukup. Bawa RM2. Minum air 3 kali dah habis. Lepas tu nak belanja apa, duit tak ada. Itu sini dah dunia boleh pinjam-pinjam. Sana nak pinjam apa? Sana tak ada dah. Sana yaumul jaza, hari balasan dia. Yaumul amal, nak beramal sini tempat dia. Nak banyakkan amal soleh, inilah peluang sementara. Umur kita dipinjamkan, tapi sejalan wallah. Ini orang yang menunjuk manusia akan berbuat kebajikan, itu seperti orang yang berbuat kebajikan. Maknanya apa? Pahala dia apa? Yang ini dapat pahala orang yang menunjukkan akan kebajikan itu seperti pahala orang yang berbuat akan dia akan kebajikan. Itu di antara galakan. Dalam Quran ada hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kasih apa? Ambillah jawatan. Yang tak payah bertanding pilihan raya. Apa dia? Menyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambung lidah Rasulullah, semua Rasulullah apa? Sampaikan ayat-ayat, hadis-hadis atau persepatan ilmu. Menyambung lidah bagi Islam itu kerja amat mulia. Quran kata waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang lebih elok daripada orang kerja dia da'a ila Allah, menyeru manusia pada jalan Allah. Ini semua orang boleh buat. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, ala khulafai rahmatullah. Kira waman khulafa'uk qal alladhina yuhyun sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Segala khalifahku dapat rahmat Allah Ta'ala. Ini doa Rasulullah SAW. Maka bila dengar itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa khalifahmu? Ya Rasulullah SAW. Maka sabda Rasulullah SAW, khalifah penggantiku ialah mereka yang menghidupkan akan jalan agama dan mengajari ia akan hamba-ku. Itu penggantiku maknanya. Pimpin jalan. Sebab tu dalam contoh dia khalifah. Di mana khalifah apa? Dia perlu tahan khalifah dia banyak kerja. Dia kena tarik orang, dia kena bimbing orang. Kena beramal bagi orang. Jangan jadi pelepah. Lepas jadi pelipah nanti. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, barang siapa menceritakan hadis Rasulullah SAW, disampaikan walaupun satu hadis, tak dapat dia punya harap, matan harap pun, dia punya makna pun tak apalah, itu tujuan. Lalu diamalkan oleh orang akan dia, maka dapat baginya seperti pahala orang yang mengamalkan akan dia. Sama juga dengan kalam Rasulullah SAW. Dan kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, belajarlah kamu akan ilmu, kerana belajar ilmu untuk mencari keridaan Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, rida Tuhan itu lebih besar. Wa ridwan minallahi akbar. Ingat, rida Allah itu lebih besar daripada segala-galanya. Kita dapat rida Tuhan, tak payah cerita nak syurga apa pun. Tuhan dah rida, apa syurga Tuhan boleh masuk. Cari rida ni. Mencari keridhaan Ta'ala itu menambah itu rasa takutmu akan Allah Ta'ala. Belajar ilmu untuk mencari keridhaan itu, kemudian menambahkan rasa gerun kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan menuntut ilmu itu ibadah. Dia tuntut dia ilmu. Dia cari ilmu, kuliah, masjid, surau, rumah, tak kira mana-mana. Kalau lama sangat, sekejap itu, dia punya harga tu cukup mahal. Setiap jalan kita diangkatkan martabat, dosa diampun, pahala diisi. Sehingga maknanya ikan di laut selawat, semua binatang doakan dia, menandakan lampau redha Allah Ta'ala terhadap ilmu itu sendiri. Sebab tu orang mencari dia diberikan kelebihan yang sangat besar. Bahawa untuk ilmu pada jalan di kubur dia 40 hari, diangkatkan seksa kubur itu arba'in aja. Yang telah angkat tilkal maqbarah, kubur angkat. Soalnya itu dia ada alim itu. Belajar orang tua dulu dia bijak. Kalau tanah kat kubur kat masjid beli pun beli je. Sebab dia nak tanam kat kubur kat masjid. Sebab apa? Masjid pusat penyampaian ilmu. Macam ulama sampai macam orang belajar lalu tempat tu azab terangkat. Dahsyat. Itu nak tunjukkan apa kelebihan ilmu itu. Dan menuntut ilmu itu ibadah, mentelaah ilmu, tasbih,
Kita ambil ilmu tu, kita buka mentera tu aja kan, dapat pahala tasbih. Kemudian bertanya tentang ilmu jihad. Ya, kita ada masalah, tanya tunggu apa masalahnya, tanya sikit, dapat pahala jihad. Besar pun. Dan mengajarkan ilmu bagi orang yang jadi itu sedekah. Sedekah paling besar disebut dalam hadis Rasulullah SAW, afdalus sadaqat an yata'allama al-mar'ul muslim ilma summa yu'allimu akhahul muslim. Afdalus sadaqat, sedekah banyak kan, sedekah harta benda, sedekah macam-macam kan, pahala besar. Maka ada satu lagi pahala besar lagi, an yata'allama al-mar'ul muslim ilma, seorang mencari ilmu walaupun sepatah hari tadi, kemudian dia beritahu ke orang lain, pahala besar. Ya, lebih besar, lebih afdal pahala seorang mencari ilmu kemudian disampaikan. Tu tauliah Rasulullah bagi, tak payah tu agama dah. Ni tauliah besar Rasulullah bagi kan. Jawab tauliah si yang dah lagi. Wah, dan si yang lebih besar dari mufti pula. Macam-macam hal sekarang kan. Tu tauliah mandat besar daripada pimpinan agung kita Rasulullah SAW. Siapa mencari ilmu disampaikan, pahala dia begitu besar. Dan memberi ilmu pada ahlinya, itu qurbah, mana menghampirkan diri kepada Ta'ala. Satu bentuk penghampiran diri kepada Ta'ala, itulah sampaikan pada ahli. Dan lagi ilmu itu dia panggil al-anisu fil wahdah, iaitu menjinakkan hati seorang yang duduk bersendirian. Ya, duduk seorang tak ada kawan kan, apa kawan dia jinak ilmu. Duduk seorang ambil kita tengok, jadi jinak hati kita dengan Allah Ta'ala. Dan menjadikan sahabat kesunyian, panduan yang menunjuk jalan agama, semua ilmu itu. Dan yang dapat dijadikan kawan ketika suka dan duka, dia juga ilmu. Dan menjadi penolong yang sentiasa, dan menjadi keluarga yang apa tu? Mana kita berjalan pun, dialah panduan kita, dialah pendamping. Dan lagi yang menerangkan jalan menuju kepada syurga. Ya. Likulli syai'in tariq wa tariqatul jannah al-ilm. Tiap-tiap satu tu ada jalan, ada cara, ada uslub dia. Nak ke laut ada cara dia, nak ke darat ada cara dia kan, nak buat rumah apa semua cara. Maka jalan, cara ke syurga jalan dia apa? Al-ilm. Sebab Imam Ghazali letak dalam tasniful akhir, karangan akhir ni, Minhajul Abidin. Ya. Dia ada 7 aqabah, 7 halangan, 7 rintangan, 7 sekatan. Lepas 7 ni baru dia betul-betul jadi hamba Tuhan, dipanggil abid yang sebenar. Maka rintangan yang pertama Imam Ghazali letak apa? Al-aqabatul ula, aqabatul ilm. Ya, mana jadi dia berilmu, aqabah pertama diselesaikan. Sebab tak ada ilmu, mana mungkin dia nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Ya. Nak cari dunia pun kena ada ilmu. Man arada dunia fa'alai bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilm, wa man arada huma fa'alai bil ilm. Siapa nakkan dunia pun kena ilmu, nakkan akhirat lebih lagi, nakkan duduk pun ilmu. Sebab tu kita pilih kita jadi ahli ilmu, syukur kita tidak tinggi kepada Ta'ala. Dan dengan ilmu itu Allah Ta'ala mengangkat darajat sekumpulan manusia. Lalu mereka layak untuk menjadi pemimpin yang membawa petunjuk kepada kebaikan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Terangkat orang yang beriman satu kali. Tiap-tiap orang beriman, orang itu diangkat martabat oleh Ta'ala. Kemudian orang yang diberikan akan ilmu pula. Kemudian kepribadian mereka dapat dicontohi, akhlak mereka boleh dijadikan ikutan, perbuatan mereka dipandang dengan penuh kepercayaan. Sebab apa tu? Dia beramal dengan ilmu dia. Habis. Kemudian selain daripada itu, para malaikat meminati untuk bersahabat dengan mereka dan rela menghamparkan sayap untuk mereka berjalan di atasnya. Masya Allah. Ya, malaikat la tadau adnihata ridaan lima yasna. Dia rida sangat dengan orang mencari ilmu itu, dihamparkan sayap. Dan segala yang basah dan yang kering, segala manusia semua bantu yang basah, daun kayu, pokok kayu, kayan yang kering, batu batan, tanah tanah, semua itu meminta ampun untuk mereka. Ya. Besar. Sehingga ikan-ikan yang ada di laut, kan, ikan seko minta ampun besar lah. Dia kena buat dosa, ikan makhluk fungsi tak ada dosa. Sebanyak mana ikan di laut,
Ya, segala binatang buas, segala binatang ternak, langit dan segala bintang, gemintang, semuanya meminta ampun untuk mereka. Ya, itu besar. Jangan kita terbalik pula kan. Ada fikir. Orang nak puah. Itu dah lain jiar. Dia nak ceritakan kelebihan dia. Dan memikirkan ilmu pula menyamai puasa sehari. Ya, kita memikir tajuk ilmu tadi kan, dapat pahala kan. Sehari puasa itu. Mutlaah merojok ilmu tadi, menyamai ibadat semalam-malam. Tapi jangan malam tak bangun pula. Atau saya tak malam bangun, anak dah merojok tadi dah dapat pahala. Itu pemalas ni. Nak ceritakan kelebihan. Dan dengan dia kita taat kepada Ta'ala. Jadi taat manusia tu diiktiraf apabila dipandu dengan ilmu. Kata dia ilmu, taat dia bila rosak. Zahir ibadat syarat rukun tak kena. Kan? Dan kalau buat ibadat kat dalam tak jaga tak ada ilmu, rosak lagi dia mai penyakit riak, ujub semua macam-macam. Dan dengan dia kita makna menyembah. Dengan ilmu lah kita benar dapat dengan cara betul pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Dan mengesahkan Allah Ta'ala pun dengan dia juga ilmu. Dan dengan dia kita boleh menjadi orang yang warak, orang yang benar-benar berhati-hati, cermat dengan dia. Dan dengan dia kita dapat menghubungkan silaturahim. Dan dengan dia kita boleh mengetahui halal dan haram. Dan ilmu adalah imam, amal itu pengikutnya. Ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu imam pada amal dan amal itu makmum di mana. Jadi bila kita sembahyang jemaah, dia kaedah dia apa? Innama ju'ilal imam liyutamma. Dijadikan imam untuk diikut. Siapa jadi imam? Ilmu, amal, makmum. Mana apa yang kita nak buat, kita kena ikut ilmu. Kita nak pergi haji, kena belajar haji. Kita nak puasa, kena belajar puasa. Kita nak zakat, kita nak niaga, kena mengaji bab tijarah dan sebagainya. Supaya apa perbuatan kita semua dipandu dengan cahaya ilmu. Dan dengan dia dah jadi sah amal. Ya, bila amal tak ada ilmu, mardud dia tolak. Dan dengan dia dapat kemenangan dan dalam akhirat. Dan dengan dia ilmu lepas daripada api neraka Jahannam. Allah. Ya. Dan dengan dia lah diceritakan dari Rasulullah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu dia antara apa? Kelebihan yang besar yang ada. Jadi kita syukur kepada Allah Ta'ala apabila terbukakan kepada kita untuk mencari ilmu. Kemudian al-bab tsani fil adab bil muta'allim wal mu'allim. Pasal kedua menyatakan adab orang yang belajar ilmu. Bila benda ilmu ni besar, dia ada tata cara dia kan. Ya, ada adab dia. Dan adab orang yang mengajar akan ilmu. Ada pun adab orang yang belajar ilmu, maka itu terbagi pada dua. Pertama, adab yang tertentu bagi dirinya. Kedua, adab serta gurunya yang mengajar akan dia. Ada pun adab yang tertentu bagi dirinya, itu 7 perkara. Jadi ilmu 7 kita kena ada adab. Yang pertama apa? Adalah ia menyucikan hati bersifat kejahatan dan segala perangai yang tercela dalam hati seperti riak, ujub, kibrun, takabur, hasad. Maknanya ilmu itu benda yang bersih. Kan? Jadi dia tak akan masuk dalam bekas yang kotor. Ilmu itu nak masuk dalam hati, hati kena bersih. Hati kalau tak bersih, ikhlas tak ada, dia tak membetulkan niat tak ikhlas. Masuk riak, ujub, semua habis, rosak. Gelas bila bersih saja kita boleh tuang 1000 jenis air boleh. Kan? Dia nak bubur nasi dalam pinggan, pastikan pinggan tu bersih. Lauk boleh dibubur, bubur macam-macam dah segala makanan. Semua syarat dia apa? Dia bersih. Itulah hati. Kalau kita bersihkan hati betul-betul, insya-Allah ilmu tu mudah masuk. Maknanya ikhlaskan betul-betul semata-mata mencari ilmu kerana Allah Ta'ala. Dan mendapat keridaan Allah Ta'ala. Itu adab kita belajar. Yang pertama dia kena sucikan. Ya, sebab kita nak pengisian kan. Nak penuhkan dada kita ni dengan ilmu. Jadi bersihkan tempat. Buat ilmu tu senang masuk. Apa kejahatan dia? Seperti riak misalkan. Buat ibadat tidak ikhlas kan. Tujuan dapat dipuji, suka disanjung, suka dipandang hebat, atau semua merosakkan amalan itu. Buat betul-betul kerana Allah Ta'ala. Dan ujubin, ujub rasa dia hebat, tapi tidak membandingkan dengan orang lain. Dia perasan, orang panggil syok sendiri. Aku ni hebat, aku ni handal, aku ni banyak, aku ni salih, habis semua. Hancur juga amalan ni kan. Tak diterima. Dan takabur, takabur di atas sebarang ujub.
Ya, dia memandang diri dia besar dan membandingkan dengan orang lain. Orang lain dia apa dia, aku lebih hebat daripada dia. Habis ana khairun minhu, aku lebih hebat daripada Adam. Kata siapa? Kata iblis. Tuhan suruh usjudu li Adam apa saja ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tuhan suruh iblis sujud kepada Adam, hormat, aba dienggan. Wastakbara dia rasa takabur. Lalu keluar ucapan dia, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Habis Tuhan pun laknat dia, dicap daripada orang yang kufur. Sebab kena buang sifat tu. Sebab sifat ni kotor, najis. Bila najis ada dalam bekas kita, tak boleh kita nak bubuh. Ilmu tak masuk. Bila kita bersihkan, ilmu tu mudah masuk. Dan masuk pula ada keberkatan dia. Kita ringan beribadat, mudah dapat keridaan Allah. Dan lain daripada segala sifat kecelaannya, membaikkan akan hati dengan bersifat akan sifat yang terpuji. Apa dia? Seperti ikhlas. Ikhlas dibuat tu bersih kerana Allah. Ya? Ikhlas orang tinggi lagi tak ada dalam batin ni melainkan Tuhan. Ya, tak ada dalam ingatan hati dia melainkan menghadap pada hadrat Allah. Itu ikhlas paling tinggi. Kosong pandangan daripada makhluk, melainkan dia menghadap setiap saat kepada Allah. Dan benar mana siddiq. Itu sifat-sifat yang perlu bubuh dalam batin hati dia. Az-zuhdu, sifat zuhud. At-tawadhu, mana semua bahasa zuhud pun panjang dan sejam dah habis. Zuhud ghairul maqbul, macam mana nak masuk zuhud, apa penghalang dia, macam nak lepas dia, berapa peringkat zuhud, panjang bahasa ni. Tapi itu secara ringkas dia, itu semua sifat-sifat nur mungkin. Ya, siddiq, zuhud, tawadhu. Itu merupakan nur daripada Allah. Masuk dalam batin hati, kita kena bersihkan. Dan lain daripada segala sifat yang terpuji yang lagi akan datang bicara sekalian insya-Allah taala dalam kitab insya-Allah. Ini pun tajuk. Sebab apa kena begitu? Kerana ilmu itu ialah setengah daripada ibadat yang batin, ya. Dan tiada sah ibadat itu melainkan dengan suci daripada najis seperti sembahyang. Kita nak sembahyang, kita kena pastikan kain kita bersih, tubuh kita bersih, tempat sembahyang pun bersih. Kalau kita terpijak ti ayam, kita pun sembahyang. Banyak sembahyang, apa sembahyang, bangun sembahyang. Ti ayam muah bau. Jawab dia pun tak sah sembahyang ni. Ya. Kita menanggung najis, tik cecak ada dalam baju, nampak dalam koci kita tik cecak. Kita tak buang, tak basuh, kita sembahyang, tak sah sembahyang. Sebab kotoran dia menanggung. Itulah hati. Dia tak boleh berjalan ke Tuhan, lagi ada kotor dalam hati, kena bersihkan dulu. Dah bersih, baru dia layak. Ibadat zahir, dia kena bersihkan zahir. Ibadat batin, makam ubudiyah, dia kena bersihkan juga. Ya. Maka tiada sah itu melainkan dengan suci daripada segala najis yang zahir pada tempatnya, tempat sembahyang, pada badannya, badan musalli yang sembahyang, dan pada kainnya, kain orang yang sembahyang tadi. Maknanya itu ibadat zahir. Begitu juga dalam. Demikianlah ilmu itu ibadat yang batin. Maka tidak sah yang melainkan dengan suci daripada segala najis yang batin, yang di dalam hati tadi, sebagaimana tersebut tadi. Riya, wujud, semua itu. Dan segala sifat kejahatan dalam hati itu najis hukum dia. Itu lagi besar najis ini. Seperti mana firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Hanya sebenarnya orang yang syirik, orang musyrik itu ialah najis. Najis apa? Najis dalam. Najis luar, nampak dia bersih luar kan. Dalam dia itu apa dia? Kufur dengan Tuhan. Semua benda-benda dalam. Nifak, kufur. Maksud bernajis dalam hati itu maksudnya. Dan kalau ada badannya itu, kainnya itu suci sekalipun, dalam dia kotor, jinakkan dulu sebab dia bagi dalam, sebab dalam tempat tilik. Allah yang sudah suarikum walakin Allah yang sudah maafi qalbikum. Allah tidak hanya tengok luaran, dia tengok dalam untuk menilai, dalam untuk menjaga. Itu penting mengaji ilmu tasawuf lah. Jadi ringkasnya 3 ilmu je lah. Ada dalam kitab ini cukup lengkap kan. Nak bersihkan akidah, tauhid kena belajar, atau ilmu usuluddin. Nak bersihkan amalan luar itu fiqh kena kemas. Bersihkan dalam ilmu tasawuf dia kena mantap. Itu bentuk ilmiah. Kemudian kena berjalan lah. Ya, berjalan tarekat sufiah untuk bersihkan tindakan. Dia ada 2 sayap. Mau berjalan boleh terbang. Kalau sebelah sayap dia terbang. Dua-dua sayap tadi ada juga lah. Dua-dua sayap kena dia. Al-ilmu wal ibadah. Habis. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini bahawa najis itu tiada tertentu pada kain dan pada zahir badan saja. Ya, maka selama tiada suci hati daripada sifat-sifat jahat, ya, takabur, riya, ujub, hasad, dengki,
Maka tiada menerima ia akan ilmu memberi manfaat akan kamu. Dia belajar pun masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri, tak masuk. Dia tak akan dapat memberi kesan, mengubah kedudukan dia dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dia kena jaga betul. Dan tiada menerangkan hati itu, ya, oleh nur ilmu tadi. Sebab apa? Potong. Ilmu itu nur, ibarat nur. Maka dia tak masuk dalam, dia tak terang. Dia tak terang, dia gerak. Nak berjalan ke Tuhan itu tak semangat. Tapi tak terkesan. Tapi ibadat tak ada kesan, kena cek balik lah. Kenapa aku buat ibadat, perangai aku tak berubah. Tapi ibadat balik. Ilmu tasawuf ni peranan. Cek diri kan. Jangan kita majlis tasawuf kita suruh. Dia tu memang jahat. Dia tu memang orang ni pergi buat apa? Kita ni. Ambil ilmu tu suruh muka kita balik. Sebab kita nak bersihkan diri kita, kita suruh orang buat apa? Kan? Tak ada juga biasa orang bila depan kita, wah dia nampak ni orang tu suruh. Diri engkau tu suruh. Kau nak berjalan ke hadrat kan? Namun suruh orang terang, kita bukan gelap. Suruh diri kita. Sebab dalam Quran suruh kita dulu. Ku anfusakum. Jagalah diri kamu. Barulah wa ahlikum, ahli pula kamu. Ahli kamu maknanya diri didahulukan. Kita nak kita biar selamat dulu. Itu kaedah dalam mengaji ilmu tasawuf. Kita kena suruh diri kita dulu. Apa yang disebut oleh Quran, hadis dan ulama tengok kita ada tak? Betul lah kita duduk. Kalau betul, alhamdulillah, syukur. Kita akan tambah. Kalau tak betul, cepat betulkan. Kalau tidak besok, malaikat bawa datang tak ada guna lagi lah. Menyesal, melawan kita pun tak ada guna lagi lah. Dan dari kena inilah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal 'ilm bi kasrati riwayah, innamal 'ilmu nurun. Itu yuqzabu fi qalbi. Tiadalah dapat ilmu tu dengan membanyakkan riwayat saja. Banyak baca tu bukan sekadar tu ilmu sebenarnya. Sebenarnya ilmu membanyakkan mengaji kitab, bukan sekadar tu. Itu kena belajar banyak, mengaji kitab banyak. Tapi satu lagi sebenarnya fokus dia apa ni? Saya dapat ilmu dengan nur yang ditaruh oleh Allah dalam batin dia. Kita belajar saja ada kesan. Makin belajar makin dekat rasa dengan Tuhan. Makin belajar rasa takut. Makin belajar lagi insaf. Itu mana nur dia. Kemudian ilmu itu manfaat. Ya. Kalau sebelum mengaji dia ada sifat apa? Riak. Lepas mengaji pun dan tu juga. Tak ada kesan. Kena cek balik. Pasal tak kesan. Kat mana aku niat silap ke? Ada sifat apa? Sombong. Lepas belajar pun tak hilang sifat sombong. Tak ada manfaat. Itu kena cek balik. Kat mana silap? Jadi niat belajar tu tak ikhlas ke? Tak berikan tumpuan dan sebagainya. Hasad. Ada dengki. Tak buang lagi sifatnya. Aku semayang sifatnya ada lagi. Aku beribadat, zikir sifatnya ada lagi. Ya. Itu sebab kata kita berzikir takkan ada lagi. Rasulullah sebut man lam tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi ila bu'da. Siapa semayang, dia berzikir, dia ibadat tapi tak menghilangkan benda tu, maka dia tak bertambah, melainkan dia bertambah jauh daripada Ta'ala. Dia jauh dalam ibadat, takut tak? Jauh dalam ibadat. Kita banyak ibadat, kita ingat kita dekat, rupa kita jauh. Ini sangat ditakut daripada ulama. Jauh dalam maksiat senang. Dia berjudi, dia minum arak, dia pun tahu dia silap. Tapi bila jauh dalam ibadat, dia perasan dia dekat, rupanya dia jauh. Ini Rasulullah beri pesan warning kat kita tu. Setiap ibadat kita tengok hilang tak sifat maksiat tadi. Hasad, dengki, riya, ujub, sum'ah, takabur. 800 penyakit ulama fikih. Kalau tak hilang tu bermakna ibadat kita ada masalah. Kalau kita semayang kita belum betul lagi. Semayang tapi semayang tak betul. Ya. Kalau zikir tak betul. Ya. Kalau belajar tak betul. Ya. Sebab nafsu dimasuk semuanya. Nafsu ni dimasuk, semua dimasuk. Ya. Dalam kita makan ada makan nafsu, dalam cakap nafsu, dalam semayang nafsu, dalam belajar nafsu, dalam mengajar nafsu, semua dia. Kan? Macam tadi untuk menjaga. Kalau bukan dalam kita Tanbihul Muqtarin, kita Arab lah. Memang usah dibahas. Tipuan nafsu syaitan masuk. Pada orang jahil macam ni, pada orang alim macam ni, pada orang ahli ibadat macam ni, pada orang, semua ni masuk. Jadi kita kena trace betul-betul tengok. Itu penting ni ilmu. Sebab apa ibadat kita kena muhasabah balik. Ya. Kita buat ibadat semayang, kita tengok berubah tak aku punya perasaan. Makin dekat dengan Tuhan ke atau kosong tak ada apa-apa. Ibarat tuah air di daun kelah. Dan itu apa tak ada licin ni dan. Kita berzikir kita juga. Sebab bila zikir kita tengok warid ada tak? Kalau zikir kosong warid ada kena cek balik. Ya, tak ada langsung warid. Paling kurang warid ada perasaan takut dengan Tuhan tambah. Perasaan cinta dengan Tuhan, perasaan
takut pada maksiat. Itu mana warid juga tu. Orang warid nampak debu-debu nampak, warid dalam tu, perasaan. Sampai peringkat yang paling tinggi terhapus, tak nampak lagi dia rasa. Itu lagi tinggi. Itu warid daripada warid. Maknanya bila amalan tu ada dia punya kesan, alhamdulillah. Itu menandakan apa? Tuan terima insya-Allah. Dan adab yang kedua, bahawa ia mensedikitkan perhubungan dengan masalah-masalah keduniaan. Ya. Ini kalau mengaji khusus lagi kena jaga. Ya, dia mengaji pondok ke, dia mengaji pusat pengajian untuk menimba ilmu secara khusus betul. Kan? Dia kalau campur banyak ingatan dia kurang. Jadi campur menyaga. Dapat tak sama orang punya pertumpuan. Ya. Dan hendaklah ia mengkosongkan hati daripada masyghul dengan anak dan isteri. Ya. Itu bahasa lagi bagi orang kalau menuntut ilmu betul, peringkat ya pengajian betul ni, jangan berkahwin dulu. Bisa selesai ngaji. Dia dah ngaji nak berkahwin. Lepas berkahwin dah ada anak. Anak 11 sengit, anak 12 tenggelam. Dah ada anak nak bikin cari makan dia apa, ambil ilmu pun habis. Besok balik langsung mengajar. Bila mengajar mula pening balik. Ini tak faham, ini tak habis kitab, ni tak habis. Betul. Dia selesai pergi baru nikah. Dah sekarang macam-macam tak. Orang dulu balik ngaji 30 tahun baru balik nikah. Ni pergi Mesir 10 tahun nak nikah. Abang ngaji sekat jalan macam ya. Tak masalah. Itu cara orang mengaji betul. Kalau kita pula mengaji cara dah bekerja ni, cara kita lah. Kita buatlah jadual kita kan. Perempuan tiap-tiap malam kena kuliah. Ya. Tiap-tiap malam kena ada kuliah. Sebab kita tiap-tiap hari makan. Takkan makan dia tiap-tiap hari tak ada miss. Belajar miss, ini dah berat. Kan? Zahir kita jaga, yang dalam lebih besar kita tak jaga. Kuliah sebulan sekali, seminggu sekali. Mana boleh tuan? Kita makanlah seminggu sekali. Sebulan sekali makan. Umur tak bangun umur tahu. Kalau rohani zahir kita jaga, bukan main makan teratur, makan yang seimbang macam. Rohani lebih besar. Yang kita jaga semua ni tempat akhir dia yang lahat, kubur antau. Jasad kita yang kita jaga ni nak hantar dia lahat yang kubur ya. So, tu sepadan umur dia. Yang nak balik menghadap dia, kita hakikat diri sebenarnya. Ya, rohani kita nak menghadap Tuhan. Dia tu cukup tidak? Kita biarkan kita tohar kena makan tak cukup, minum dia tak cukup, kan? Maknanya apa? Konteks rohani dengan Tuhan tak cukup. Banyak kita rosakkan pula dengan maksiat, mungkar macam-macam. Itu menyebabkan masalah besar kita nak menghadap Allah Ta'ala. Takut kita tak lepas. Alhamdulillah. Itu besar. Dan melawan sana tak jauh nak tolong kan? Tak jauh nak tolong. Kalau tak ada maknanya bantuan Allah habis. Cari kasih sayang Tuhan. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah, kasih sayang tu memihak pada orang yang merapatkan diri dengan Allah. Siapa rapatkan diri Allah, insya-Allah dia dapat bantuan Tuhan. Rapat dengan apa? Dengan ibadah wa ta'at. Dengan banyak memberikan ketaatan. Dan hendaklah ia mengkosongkan hati daripada masyghul dengan anak dan isteri dan daripada jual beli. Sebab tu Syekh Wahab buat dalam syair kan, jangan diingat anak dan isteri dalam suluk kan. Jangan diingat pun. Tu masuk habis. Tutup. Saya suruh Abu Salam masa dia suluk dekat langkat kan. Dia belum nikah. Bini dia tak bawa, dia pergi suluk seorang tadi. Kat sana pula tunggu punya wakil sana yang jaga handphone dia, telefon semua. Kebetulan dia orang rumah dia jaga. Dia telefon dia buangkan. Orang rumah pula dengar suara perempuan. Dia kata tidak suluk. Dia kata jangan dikacau, dia kata. Bapa sedang beribadat, berzikir gitu. Yang cakap perempuan pula. Kata kau lelaki boleh. Dia kata abang aku berzikir lah bekerja. Allah. Jangan diganggu. Bapa sedang beramal. Kalau tengok seorang lelaki boleh tak? Perempuan dia kata tidak, ni beramal apa? Jadi maknanya apa? Kena kosongkan batin hati. Nak beramal nak apa kena kosong. Jangan semayang dia. Zero kosong. Boleh menghadap Tuhan. Ini kat semayang lah dia punya nombor keluar. Dan semayang dia untung boleh kira untung hari ni macam-macam. Jadi untung sampah semayang ni. Semayang tak? Semayang tapi tak jadi. Zikir-zikir tak? Zikir tapi tak jadi. Masalah. Ya, tiap-tiap sembahyang kita buat tak lazim dia khusyuk. Ada khusyuk, ada tak khusyuk. Zikir kita juga. Tiap-tiap zikir kita buat. Bagus zikir ngangguk. Tapi dah 1000 tarik, hati belayar tempat lain.
Ya, nak putus tali tasbih, belum dapat tajuk kata ke Tuhan. Ya, tarik bunyi tasbih, ketak hati buat lain. Tasbih macam nak putus, rupa tasbih yang zikir. Jangan nak tipu tuan, sebab tu boleh tahu dia tulur dia tengok mana kau begini, kau goncang je lebih. Hati kau tak tawajuh ke Tuhan. Tasbih kau je lebih bunyi ketak. Kalau tidak Rasulullah tak beri ucapan dalam hadis, man lam tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi fadla. Barang siapa yang sembahyang dia tidak jadi benteng daripada fahsyak munkar. Kan maknanya ada sembahyang yang tak jadi benteng, kosong. Maka lam yazdad minallahi, dia tak tambah Tuhan melainkan bertambah jauh. Sebab bertambah jauh dia ikut luar dia, perasaan dia hebat. Sebab dia tengok luar dia ibadat, rupa dalam kosong habis. Tuhan tak tirik kau punya luar, dia tengok dalam. Ada tak isi dia. Kau hantar hadiah sampai 100 bungkus, buka-buka kosong. Tak ada apa benda. Mengamuk Sultan, kau main-mainkan aku. Dia satu bungkus pun dia hantar, tapi penuh solid, pemata mahat, kata ibu nyaga. Maknanya begitu. Kita kualiti penting. Kualiti ibadat tu penting. Dan satu lagi adab ketiga, naklah belajar ilmu. Situ ke? Tak. Sebab ayat tadi apa? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Tiada menjadi Allah Ta'ala bagi laki-laki itu dalam dua hati dia, dalam dua rongga. Mana satu jasad kita tak ada dua hati. Satu. Kalau kita hadap situ, dia meninggal hak arah lain. Kalau ada dua, satu hadap sana, satu hadap sana, dia satu. Kita arah satu, yang itulah. Yang lain kita tinggalkan. Macam kita semayang. Kita nak hadap arah kiblat, arah lain kena tinggalkan. Dia ada satu je. Baru itu hadap. Itulah hati. Bagaimana kita menghadap kiblat, kita terpaksa meninggalkan arah-arah yang lain. Begitulah nak semayang. Rohani kita begitu juga. Tinggalkan ingatan yang lain. Terus berhadap straight kepada dia. Barulah dipanggil kita menjalankan dua kiblat. Kiblat zahir dan kiblat batin. Baru dia cantik. Baru semayang tu dia semayang yang sempurna. Yang tiada masuk ilmu tu dalam hati seorang Islam yang sibuk ia akan sesuatu yang lain daripada. Ya. Dia mengaji kan, sibuk. Tapi masa dia mengaji, lain cerita. Bapak lain masuk, bukan musuh tak jumpa. Bapak lain dibuka di kitab, musuh lain. Luar sekarang dia pula dia tak bawa kitab, dia pakai snap. Dia bawa ni pergi kat kawan. Wah, buat kitab dia tengok. Niat kan tengok betul tengok. Oh, cerita kartun tengok. Macam-macam. Bagus idea dia kan. Buat kitab di snap kan. Wah, dia tengok je. Bateri kong tu melopong. Jadi maknanya tindakan kita apa? Dua-dua. Wazaru zahiran ismi wa batin. Bersihkan zahir dan batin. Bila zahir batin bersih cantik, maka dia tu diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Ya. Dan ada ketiga satu, hendaklah belajar itu ilmu merendahkan diri. Ini kena rendah diri. Jangan tengok orang cakap, budak dia mengajar. Budak dia punya umur, ilmu dia tua. Kita tua je umur tapi ilmu dah. Lain kan. Sebab tua tu dapat umum, ada tua ilmu, ada tua pengalaman, ada tua macam-macam tua dia kan. Dia jangan tua bangka je. Degil kat tua bangka. Mayang tidak. Jadi naklah dia pun merendahkan diri, tunduk atas satu ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Guru kata mengajar kita. Guru tengok kita kan, mengajar kita ni. Macam mana now? Dah khatam sekitar tak nak belajar lagi kita. Macam dah hafal. Tunggu saya di Petani tu, dia pernah khatam kitab, satu kitab 40 kali. Satu kitab tahrir kita syarat tangkih ula ba'bi sun'ah. Yang anak tahribin banyak, dia orang khatam bukan sekali kan. Sebab tu kalau ngajar round pertama dia hurai macam ni. Round kedua dia hurai pula lain. Dia naik lagi uraian di atas lagi. Ilmu ni kan benda luas. Kan? Dia perasan nak khatam sekali dah pandai itu. Macam-macam hal kan ni. Yang jangan mengatakan dalam hati ni ilmu tu kecil. Tu guru ni baca kitab kecil ya. Aku dah lama ngaji, dia tak tahu. Di Mekah ada kan ulama-ulama petani besar-besar tu, kadang dia baca kitab kecil.
kitab perukunan dia baca. Oh, kitab perukunan. Tapi bila dia ajar dia 4 mazhab pula. Orang melopong ni. Tak kira nak tulis gitu. Itu macam style ulama dia baca kitab kan. Itu no comment, macam-macam mencari. Aku dah lama takkan baca kitab ni je. Mengapa guruku menyuruh akan aku mengaji kitab kecil? Kan? Tak baca kitab besar pula dalam hati. Jangan. Kadang guru saja nak test kita. Guru kan tengok kau dah pandai, kau nak test orang di dalam pula. Kau boleh sifat tawaduk. Dan hanya saya gini murid itu menerima ilmu yang diajarkan oleh gurunya, yang disuruhkan oleh gurunya itu. Dan jangan menyangkal ia akan gurunya, jangan memerintah ia akan gurunya. Guru pula diagang dengan satu ilmu yang tak dipelajari. Adab dia tu, kalau tuan guru tanya nak baca kitab apa? Serah tak guru lah. Gitu. Atau satu kitab yang hendak dibacanya dan hanya sungguhnya dia menyerahkan kendaknya kepada gurunya dan mematuhi yang disuruhkan dia mengaji itu dan menerimalah ia akan dia. Itu sengaja daripada adab. Dan sejauhnya bagi murid itu bahawa mengekali ia berkhidmat akan gurunya. Berkhidmat. Berkhidmat mana kita buat kerja tanpa balasan. Ni datang rumah tu nak khidmat tu, dah habis kerja, kira lupa tu, upah lah. Kita ke khidmat, itu nak melipat ni. Khidmat ni makna kita nakkan apa khidmat? Kita bila khidmat, kita nakkan kita ni ada dalam hati guru. Bila kita khidmat guru, guru sayang kasih kat dia, kita ni ada dalam hati dia. Bila kita ada dalam hati dia, dia doa kita masuk. Dia doa kita masuk. Itu yang kita nak. Dia doa kita. Dia sentiasa ingat dia doa kita. Kan? Ini mengaji sampai tu guru tak kenal. Apa duduk belakang tiang. Duduk belakang. Mana tu? Ngaji kat mana? Tak nampak pun. Ada kat belakang. Ya? Dia duduk maknanya dia berjumpa. Dia kenal. Yang penting khidmat. Supaya dapat barakat yang kita nak. Berkat daripada gurunya. Kerana adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah SAW. Berkhidmat kepada gurunya. Dia sepupu Rasulullah SAW, ahli bait. Tapi dia berkhidmat pada guru dia, siapa? Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Pada tiap-tiap berjalan gurunya, dia jaga. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas menghampirkan akan kendaan. Dia terik kuda ke unta ke dekat. Dia berkhidmat. Ya? Supaya berkendaan gurunya tadi. Serta memimpin ia akan kendaan gurunya. Maka berkata Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, lepaskan olehmu hai anak bapa saudara Rasulullah. Ya. Mana sepupu lah kan. Maka jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, demikian kami disuruh membuat oleh orang besar kami, iaitu guru atau ulama kami. Saya buat ni sebab saya beramal dengan ilmu. Sebab apa? Khidmat kepada guru dia. Maka lalu mencium Sayyidina Zaid bin Abdullah bin Abbas, anak murid pun tangan dicium. Sebab apa? Memandang dia ahli baik. Demikianlah anda suruh maknanya untuk menghormati ahli bait Rasulullah SAW, kata Sayyidina Zaid. Ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas, dia khidmat, dia tarik kuda kan lepas nak khidmat atas nama guru dengan murid. Zaid bin Sabit pula cium tangan sebab atas nama ahli bait. Sama-sama bau cantik, sama-sama menghormati. Ini dah kau yang aku. Wah, dia je suruh hormat dia. Demikianlah kami disuruh menghormati ahli bait Rasulullah SAW dan kerabat penghulu kami, yaitu Nabi SAW. Ya. Dan satu lagi sabda Rasulullah, laisa min akhlaqil mu'min atamalluku illa fi talbil ilm. Tidak patut orang mukmin menghinakan diri dengan sebab menuntut sesuatu. Tuntut dunia, untuk pangkat sampai menepik-nepik, ampus sana, ampus sini, macam-macam. Ampus sana, ampus sini. Kan? Menghinakan diri, lobby lah, tak payah, terleceh. Kecuali satu dia boleh, melainkan pada menuntut ilmu, kita hormat kepada orang yang diberikan antara ilmu. Sebab apa tu? Sebab diri ilmu tu tinggi, ilmu tu sendiri. Kehormatan, ketinggian ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adab yang keempat, Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
sini. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Dan nafsu sebelum sampai pada darajat mutmainnah. Buat darajat mutmainnah ni awal-awal dia cecah makam arif billah. Mana makam awliya, waliullah di duduk taraf ni. Ya, mula-mula dia berjejak makam waliullah atau makam mutmainnah, makam arif billah di mutmainnah. Sebelum tu dia belum jejak lagi. Ya. Jadi sebelum tu ada dua darajat iktibar sifat dia tadi tu. Pertama dinamakan dia nafsul lawamah. Itu murad dengan firman Ta'ala, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, iaitu nafsu yang mencela akan segala perbuatan jahat. Ya. Bahawa lawamah itu dipanggil ammarah, nafsu yang sangat-sangat menyuruh ke arah kejahatan. Orang ni sembahyang pun tidak, apa pun tidak, masjid pun tak kenal. Bila dia dapat petunjuk Allah, dia naik satu peringkat. Nafsu apa dia panggil? Lawamah. Kita ni orang awam duduk ni, yang belajar-belajar ni biasa duduk taraf ni. Mana nafsu mencela kejahatan, dia memang tak suka kejahatan, tapi dia sendiri belum tetap. Jatuh bangun, buat taat, bermaksiat, tobat balik, jatuh bangun, tobat balik, begitulah, dia belum tetap. Ya. Bila dia naik sikit lagi, dia akan mula dapat bantuan. Dia panggil ilham, waridat banyak dapat. Itu dia panggil nafsu mulhamah. Biasa kau dalam sudut banyak dapat. Ya, di sikit-sikit pum terbuka, dapat warid ni, dapat warid. Maknanya dia dapat ilham Rabbani dah ada. Itu nafsu ketiga. Kau dapat futuhat terus dan mutmainnah, alhamdulillah. Itulah tetap betul. Kerana ada sifat yang mempunyai nafsul lawamah. Orang yang punya sifat nafsul lawamah tu mencela ia akan segala maksiat, tetapi belum lagi lepas sekali-kali pada maksiat. Ya, dia memang suka ada maksiat, mungkar dia marah. Zaliman ke apa semua, ya, dia menentang. Tapi dia sendiri pun tak apa kuat lagi. Mangat berceramah tu, kau dengar ceramah tergangkat-gangkat kaki ni, takbir, balik-balik tidur, subuh pun 6 bangun. Ini apa jauh lagi. Dia waktu keempat dia dah ada tegak semayang kan, salat nangis Tuhan. Itulah kedudukan nafsu kita itu. Dan suka ibadat, dia suka, tetapi belum lagi tetap pada taat. Kadang cantik luar, dalam dia belum kuat lagi. Kerana seorang pada martabat nafsu lawamah, iaitulah waktu memerangi akan hawa nafsu dia. Segala benda kejahatan tak elok semuanya nak buang. Dia tak pakai benda-benda tak elok. Kerana belum lagi hilang daripada hawa nafsunya segala sifat kejahatan yang berkendak berbuat akan maksiat. Tetapi tiap-tiap berkendak hatinya berbuat maksiat atau berkendak kejahatan, maka mencela ia akan dirinya. Dia taubat cepat. Lepas tu datang balik, dia taubat lagi. Itulah, dia turun naik, belum tetap. Dan tiada suka ia kepada demikian itu. Bersalahan seorang yang telah sampai martabat nafsu mutmainnah, maka itu telah tetap hatinya berbuat atas kebaikan, tiada sekali-kali bergerak hatinya untuk berbuat maksiat. Itu sifat hati dia. Ya, dan kedudukan rohani dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Kemudian kedua dinamakan dia nafsu ammarah, nafsu yang menyuruh berbuat maksiat. Suka ia berbuat kejahatan, perangai dia, ya, pemikiran dia, idea dia, gerak laku dia, oh mau benda maksiat, dia tengok benda maksiat, dia mendengar benda maksiat, ya, dia bercakap benda maksiat. Ini memang berkubang betul. Inilah martabat yang paling bawah sekali. Martabat nafsu yang sejahat-jahat nafsu. Itu nafsu ammarah yang tersebut dalam ayat wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Ayat dahulu. Ya, aku tidak maknanya apa? Membiarkan nafsuku, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kalau Nabi Yusuf. Innan nafsa sungguh nafsu la ammaratun bisu, amat-amat menyuruh ke arah kejahatan. Waktu dia kena belenggu. Lawan jihad nafsu ni besar. Sebab ni nas Quran yang mengatakan jihad nafsu besar ialah ni ayat. Inna satu taukid, lam pada la ammarah satu lagi taukid, lam pada nikah atau lam pada itu lagi. Dia pun buat kata dalam keadaan nahu kita yang Arabiah, menandakan benda itu besar. Dan dari kerana inilah bersungguh-sungguh disuruh akan seorang yang berkenak kepada kemenangan dalam akhirat, baru menyucikan akan hatinya daripada segala nafsu ammarah ini dengan apa? Membanyakkan zikrullah. Dia ubat dia zikir dengan banyak. Kita asal zikir, dia mula dekat. Lagi kuat hati diingat ke Tuhan, unsur-unsur nafsani itu kurang lagi. Dan membanyakkan aurat, wirid-wirid
yang telah disusun. Dan dengan membanyakkan belajar ilmu tasawuf, ya. Ilmu tasawuf kena banyak mengaji. Dan ilmu tarekat dan ilmu suluk. Ya, suluk pun kena masuk lagi. Kan? Nak masuk pilih apa 3 hari. Waktu nak jadi wali. Nak dapat makrifat khasah, kan? Masuk dulu 3 hari. Cik betul. Nak sampai derajat tinggi, kan? Nak untung 1 juta, modal 100,5. Punya harga tu tengah berpisang ni. Kan? Kena steady lah sikit kan buat. Allah, kursus ya, pegawai tinggi biasa kursus kan 2 minggu. Yang kursus 1 hari. Pagi-pagi balik petang. Kita tak habis conteng dah balik. Apa ni nak ambil pengalaman dia. Dan ilmu yang memberi manfaat supaya lepas ia daripada nafsu ammarah. Itu tujuan dia. Sebab nak kursus kan, dulu tu kursus kan, kan? Pegawai tinggi dia mesti kursus kan dia, dia mantap kerja dia. Itulah suluk dia mantap rohani dia dengan Ta'ala. Dia ada berjalan, duduk, bangun dia dengan Ta'ala. Ini bangun nafsu, duduk nafsu, pandang nafsu, makan semua nafsu. Makin tambah tebal hijab. Itu nak dapat pembukaan makrifat. Mana jalan? Maka sampai naik ia kepada martabat nafsul lawamah. Ya. Dia belum zikir-zikir terasa kan. Rasa sudah mengatakan mudah benci maksiat. Nanti dia masuk naik lawamah. Ya, takkan rasa gitu. Perasaan tu hari kan. Kita kena repot. Repot tu saya perasaan belum zikir ni, belum zikir lain macam dah sedap gini. Semua kena repot. Itu hari tu. Dan daripada martabat nafsu lawamah itu naik kepada martabat nafsu mutmainnah. Ini paling kuat. Kalau dia mati, nafsu mutmainnah confirm syurga. Masalah dia tak tahu. Kadang ujung terbalik berada, kadang awal dia mananya jahat, ujung dia elok. Kadang ujung dia elok, awal cantik, ujung terbalik macam. Ujung umur tak tahu ni kita duduk. Tapi kalau dia duduk dia dapat, memang confirm. Sebab Tuhan dah panggil surat jemputan Allah Ta'ala ada untuk masuk syurga. Dia apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, Tuhan panggil. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, akan reda dan reda. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam hamba-Ku yang terpilih. Wadkhuli jannati, masuklah syurga-Ku. Tuhan dah panggil. Ya. Maka nak duduk mutmainnah itu kena usahakan. Dan inilah dipanggil lesen besar. Inilah perhinggaan suluk. Wa musuluk ni kemuncak bagi orang yang menjalani tarekat. Ya, ia adalah permulaan makrifat akan Allah dengan makrifat sebenar. Ini dulu. Mutmainnah lah dia punya switch baru tu buka. Pum. Ya, baru dia buka tajalliyat akan dibuka banyak lagi. Dia pembukaan. Dia duduk mutmainnah dia boleh terbuka. Lepas tu depan lagi. Depan tak hingga sampai dia mati, sampai alam barzah itu buka. Ketika ada sirul asrar usia Allah pada jalan terbuka, tuhat, fuyudat, macam-macam anwar pun. Dengan syarat dia jejak mutmainnah. Mutmainnah tenang kan. Sihat sakit bagi dia suku. Kuat ibadat yang sihat orang atau sakit. Sakit dan lepek dia tak duduk ni. Ya. Ini pula terbalik, sakit bagi ibadat, tuan bagi sihat. Oh, dah leka kan. Oh, tak ingat suruh masjid. Tak ingat ibadat. Tu dulu tak dipakai. Dia tetap tuan uji dengan senang pun dia tak hanya, tuan uji dengan susah pun melepek pun dia tak belajar. Dia tetap tu sifat mutmainnah. Kan? Mana kalau cakap-cakap bodoh kita tu, ujung bulan, pangkal bulan, tengah bulan sama. Dia kalau pangkal bulan sihat, tengah bulan seluruh muka tak rupa orang. Dengan duit siling kan, itu belum lagi. Buat jiwa dia, jiwa siling ni. Kan, bila duit banyak yang kocik, wah semua cerah muka dia. Bila dengan nipis, macam macam biar kapur. Itu belum. Jiwa dia masih berkait dengan unsur lahiriah, unsur-unsur dunia. Kalau unsur rohani ada lain. Unsur rohani dia, kawal dia. Itu sebab yang sampai peringkat dia tak tidur malam pun dia kan boleh buat kan? Ya, man ruzika, siapa dia rezekikan, siapa beri? Tuhan bukakan, benda semua bukaan dia. Rezekikan halawatul munajah, manis, zawq munajah dengan Tuhan. Zara anhu naum,
banyak yang rohit 30-40 tahun wudu isyak sampai subuh. 20 hari besar. Wudu isyak sampai subuh. Mana pun kita tidur mana. Bukan dia nak tidur, memang tak boleh nak tidur. Sebab apa? Terlampau lazat dengan Tuhan. Kan? Seorang nak menikah, kan? Perempuan tu jadi rebutan. Tiba-tiba dapat ke dia. Dia punya seronok. Dia berbual pagi sampai subuh tak ada. Dah kena azan. Itu orang. Kan? Nabi Yusuf sampai dihiris tangan. Itu orang. Nabi Yusuf masih makhluk. Macam mana ulama wali-wali kata kau dapat dengan Tuhan? Tuhan buka dia kata hilang. Lazat sebab dia dengan Allah buka makrifat dengan Tuhan. Allah dapat duduk tahap ni baru dia sah. Dia jadi zuhud orang besar. Artinya memang tak ada paling dunia lah. Sebab dia dapat satu nikmat yang paling besar dengan Allah. Dan nikmat dengan makhluk Allah. Ya, nikmat makhluk Tuhan akan semua itu duit kekayaan itu makhluk Tuhan. Ini dengan Tuhan sendiri. Di faliyafrahu. Dengan aku nak akan seronok dan gembira. Itu dia dapat. Boleh dapat tak? Semua orang boleh dapat. Sebab alam untuk dapat semua itu. Ni rohani kita. Hakikat diri kita, hakikatul insan yang rabbani nurani ada tiap-tiap orang dia. Cuma dicuci dengan tak cuci. Dicuci pun dia memancar je dapat ada tangkap. Akan cempak kan. Sekarang serah je lah. Nak ke tidak. Allah. Dan inilah perhinggaan suluk orang menjalani tariqah dan permulaan ma'rifat. Dalam suluk tu kemudian dia pun nak dapat. Kemudian bermula situ mula ma'rifat yang terbuka. Dan hasil daripada perkataan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan Ihya Ulumuddin pada mukhtasarnya bahawa barang dan bagi nafsu itu 3 martabat. Ya, banyak orang ada di petak 7, ada di petak 3 ikutlah. Kita mengikut keadaan dia. Ya. Pertama dipanggil nafsu amarah, yang teruk sekali. Nafsu yang menyuruh berbuat maksiat dan berbuat segala kejahatan, tiada menyuruh dengan berbuat kebaikan, tiada mencela akan kejahatan. Jahat dengan sama ya bagi dia tak ada apa. Dan inilah martabat yang paling ke bawah sekali. Martabat hayawaniyah, martabat kebinatangan. Martabat kedua dinaik sikit, nafsu lawamah. Nafsu yang mencela akan berbuat kejahatan dan tiada reda ia akan berbuat maksiat, dia tak setuju, padahal suka hatinya kepada buat kebaikan, tetapi sini disangkut sikit, belum sangat tetap. Jatuh bangun. Kerana ada lagi batin, ada lagi tak bersih lagi tu. Ujub, riak dan sebagainya lah. Padahal tiada suka ia pada maksiat batin, dia memang tak suka, tapi benda tu masih belum boleh buang habis lagi. Tapi belum puasa dia berlepas sekali-kali, mana berlepas secara langsung seluruh belum. Dia speed lagi insyaAllah berjejak daripada maksiat batin. Dan sebab itulah terkadang dia berbuat akan maksiat yang zahir, kemudian taubat dia. Dia terkena cepat taubat, melawan dia menangis. Lepas tu kena balik, melawan dia menangis. Itu nafsu apa tu? Lawamah. Dan mencela akan dirinya dan menyesali akan dirinya sebab berbuat maksiat itu. Dan lagi dia mencela akan dirinya pada ketika taksir, mana cuai daripada berbuat ibadat akan Tuhannya. Dan martabat kedua ini permulaan martabat orang yang menjalani tarekat dan kesudahan martabat ulama yang belum menjalani tarekat. Ulama besar mana ulama syariat dia tak masuk dalam tarekat, dia tak ulama. Dia profesor je, profesor pusing ke bertambah jalan tarekat perlu tarat tu. Ya, itu kerohanian ni pukulan kan. Bila masuk suluk, bagian dia ni ada MA Master, PhD bagian syariah. Dia lapor suluk pada mursyid, kami datang di lautan jahil. Ini profesor ni, itu ilmu lain, itu ilmu luar, ilmu iktisabiah, ilmu yang kami cari belajar. Yang ini nak masuk ilmu ini ilmu mukasyafah, pembukaan dalam. Dia tak dapat atas kertas, dia dapat dengan tarik kita tawajuh betul ke rohani kita menghadap betul lawan tu. Sampai masa tuan buka tu buka. Ilmu bukan syafah dia lain. Ya. Ilmu dapat dengan kasyaf yang terbuka ke rohani kita. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dalam, lebih tepat. Kesedapan pun luar biasa. Itu nafsu mutmainnah minta. Martabat ketiga namakan nafsu mutmainnah. Apabila telah tetap hati di dalam mengerjakan akan ibadat, padahal tiada sekali-kali dia suka akan berbuat maksiat.
Maknanya hati itu ruang nak buat maksiat, cinta maksiat langsung tak padam habis. Zahir dan batin. Kerana telah sucinya daripada maksiat yang batin dan telah fana ia daripada nafsu ammar bisu. Maknanya dia telah berjaya memfanakan ni fana nafsu. Ada fana syuhud itu lain. Ni fana nafsu. Dia fana atau apa makna? Hilang, lenyap. Dia telah melenyapkan tuntutan nafsu, dia dah padamkan. Dia dah tanam siap ke bumi kalau dia siap. Timbus kan. Sebab dan tarekat kita disuruh kita apa? Murakabah kubur. Itu isyarat sebenarnya. Kita bayang kita mati, orang mandikan kita, kapankan dia, kemudian hantar kita kat liang lahat. Apa yang kita hantar? Unsur lahiri, ya, jasad. Saniah, unsur nafsu yang kita hari ini berpegang, semua nak jaga dia lah. Jaga luar, sangkau luar. Sekarang sangkau luar tu isyarat dibuang dalam pum. Dia buang dalam pum, karenkan kita dengan apa? Rohani kita dengan mursyid. Terus sampai murakabah mursyid. Itu semua isyarat. Sebab kita nak bawa jalan dalam. Jasad kita buang dalam liang lahat. Jalan rohani kita. Atau mursyid kita, tu kita tarik. Zikir. Dia pergi rohani kita. Faham ya? Itu semua ada isyarat. Zahir begitu. Dia penuh dengan makna lahiriah dan ma'nawiyah dalam Naqsyabandi jalan. Dia buang jasad kita tu ada makna. Maksud jasad dia ni yang banyak melalaikan kita, menghalang kita dia banyak. Jadi kata telah fana daripada nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu, semua siapa yang punya kerja jahat ini. Ya. Semua nak nafsu, semua kendak nafsu dua ni nak layan dia. Nak cantik, nak itu, nak ni macam-macam. Ni semua kita terbenam dia buang ni ada. Sekarang nak buat yang dalam. Dan telah fana pula daripada nafsu lawamah. Ya. Nafsu lawamah ni apa yang kita fanakan? Ru'yatul nafs, memandang diri. Sebab lawamah tu dia nampak dia. Dia benci muka dia. Dia masih dia lagi tu ada. Sekarang buang dia pula. Pum. Ya. Baru dia boleh naik atas. Dia tak ada dia, tak ada kita, baru ada dia. Dia nak apa? Ada ia, tiada engkau. Kan? Nabi Kamlam. Bahawa adalah ia, tiada engkau. Dia nak yang ternampak dia saja, bukan makhluk. Inilah kesudahan martabat orang sadikin yang bersuluk, yang menjalani jalan tarekah, dan itulah permulaan martabat arifin. Kemuncak perjalanan sadik sampai di mutmainnah bagi orang arif itu baru start. Orang masuk. Mutmainnah permulaan martabat arifin. Mana orang duduk makam mutmainnah, dia sudah masuk makam arifin, orang arif. Mana makam wali kecil. Telah sampai pada makrifat akan Tuhan dengan makrifat yang sebenar-benar. Apa makrifat sebenar? Bizab wal wijdan, syuhud wal iyan. Itu maksudnya. Kalau makrifat bawah tadi kita kenal Tuhan bidalil, dengan dalil wal burhan. Kalau makrifat yang atas ni zauq, rasa hati, wijdan, kedapatan limpahan penempatan rohani dia. Ya, wijdan, syuhud, musyahadah, iyan. Ya, dengan taklid betul-betul buka makrifat dengan cara mukasyafah. Allah maja'alna. Itu peringkat tinggi. Kita nampak tu bertuah gitu. Ya. Ada pun akhir martabat arifin, maka itu tiada baginya perhinggaan. Tanda betul-betul. Martabat orang arif kita ada hingga. Buka sampai mati tu muka itu. Maknanya apa? Lautan ilmu mukasyafah ni terlampau tinggi. Ya. Tak ada dalam kitab tuan-tuan ini. Yang ini terbuka tu. Tuan-tuan buka. Dia mengalami alam nur macam-macam lagi lah banyak tuan itu. Ada pun akhir martabat, ya tu. Akhir martabat arifin, orang yang arif, para awliya ni, iaitu tiada baginya perhinggaan. Dia tak ada sempadan. Ikutlah Tuhan nak buka sebanyak mana, serah dia. Ya. Sijil pun tak ada ujian ni. Tak ada sijil. Sijil tahdid kan. Zakat ni, dia tak ada nak pergi lagi. Habis naik, ikutlah mana Tuhan nak pergi setinggi mana. Dan disebut oleh Al-Arif Billah Al-Syekh Qasim Al-Halabi dalam kitab yang bernama Sayyidus Suluk, perjalanan orang yang suluk, bahawa nafsu itu 7 martabat dipecahkan. Ya, itu ammarah. Namanya itulah ada baginya 6 perkara. Dia pecah lagi. Baginya perjalanan. Kedua baginya alam.
ketiga baginya tempat, keempat baginya hal, kelima baginya wirid, keenam baginya sifat. Dan nafsu amarah itu dipecah. Maka perjalanan dia ila Allah. Nafsu yang pertama ni kena ada oleh, kena bawa ni ila Allah, ini kepada Allah Ta'ala. Alam dia alam syahadah, ni alam dua. Dia masih belum masuk alam malakut, dia masih terpengaruh alam luar gitu. Pemikiran dia semua luar, alam ajsam, alam jisim luar ni. Hal dia cenderung kepada kejahatan. Kepala otak dia jahat, dia nak menipu orang, nak menekan orang, khianat, hasad, dengki, ya. Ambil barang orang, zalim dekat orang, lalai, itu semua perangai dia. Wirid dia pun nak betulkan dia ni, syariat. Kena ikat dia dengan syariat Allah Ta'ala. Dan setengah dia bersifat dia apa? Jahil, malah belajar, kikir, kedekut, tak hidung masin, kan? Macam-macam tak kaya jering. Kubur dunia, loba, takabur, gemar berkata-kata, perkataan sia-sia, cukup bawa tu pasal zikir, tak tasbih, bertanya sekali dia nak tidur. Buat 2 jam dia tahan. Ini nafsu paling teruk bawah ni. Ya, sia-sia, yang tiada memberi faedah dalam akhirat. Dan banyak marah kepada barang, ya. Kemudian gemar kepada makan minum. Makan minum bagi gini. Sampai nak bangun bertongkat macam JCB. Dan hasad kepada dia, ghaflah, lalai, payah ingat Tuhan, ya, jahat perangai dan menyakiti akan manusia, ya, tak berubah, suka hasad, dengki kat orang dan sebagian daripada segala sifat kejahatan. Ini perangai paling bawah, ya. Dan sebagainya bagi orang yang salib mau memperbanyakkan zikrullah, kita nak banyak zikir, ya, ini membanyakkan menyebut la ilaha illallah pada hal berdiri, duduk dan pada hal berbaring. Mana ayat ala kulli halin, dalam segala sejalan. La ilaha illallah, la ilaha, tembak dia, ya. Minta Allah supaya Allah buangkan kekotoran dalam hati, supaya lepas daripada nafsu amarah dan hingga sampai kepada nafsu lawamah. Yang kedua nafsu lawamah, maka perjalanan dia pun lillah, bagi Allah, mana kerana Allah. Alam dia apa? Alam barzakh. Orang duduk dalam lawamah ni kan, dia banyak pembukaan nampak alam atas. Pada alam kubur nampak pembukaan ni. Dan sebelum biasa nampak alam misal, tempat dia apa? Dalam hati, di dalam zikir qalbi dan halnya mahabbah, ya, kasih akan Allah, akan ibadat yang disuruhkan dia, ya, oleh Allah Ta'ala. Dan wirid dia apa? Ilmu tariqah, dia banyak beramal amalan tariqah. Dan sifatnya apa? Laum, iaitu mencegah kejahatan dan menyesal akan dirinya jika cuai taksir berbuat kebajikan, dan banyak berfikir tapi ujub dia ada lagi. Ini kena selesai. Mana dia belum bersih betul. Ujub ada, riak ada, banyak iktirat atau manusia, suka bangkang orang dan sebagainya. Dan suka dia jadi masyhur kepada orang banyak, dia suka jadi ketua orang, kan? Kalau sembahyang duduk satu tiga pun niat imam tu. Dia tak niat makmum. Macam makmum je, anda tak belajar niat makmum, anda belajar niat imam ni. Wah, dia jadi imam dia kerja. Dan suka dia jadi penghulu orang, suka jadi penghulu. Suka jadi kepala orang kan ni. Seronok orang puji orang angkat dia. Senang tak ada sudah pergi nelayan tak pun. Begitu. Kerana lagi tinggal setengah daripada bersifat nafsu amarah itu masih ada, tak bersih lagi. Apa dia menuju ke arah pembersihan. Tapi ada segala sifat yang bahawa melihat dia akan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Sini dia masih betul lagi. Ketahui bahawa segala sifat tersebut itu kejahatan dicela oleh syarak padahal belum kuasa berlepas daripadanya, tetapi adalah ia dalam memerangi akan nafsu amarah. Ini peringkat kedua, sifat demikian. Dan adalah bagi orang punya nafsu lawamah ni pada martabat ini gemar kepada mujahadah. Kalau busuk apa dia suka masuk, kalau nak bersihkan lagi. Yang dalam memerangi akan nafsu yang amarah itu, dan gemar dia muafakat akan syariat. Yang suka apa pun dia semua rojak syariat, dijaga betul. Dan lagi bagi beberapa amal yang saleh seperti sembahyang tahajud, puasa, memberi sedekah dan balas sebagainya. Tapi masuk dia adanya ujub lagi, ya. Masih ada lagi penyakit itu. Riak ada lagi yang khafif. Dan gemar ialah hatinya bahawa dilihat oleh manusia akan ibadatnya, ya. Kalau orang ibadat, suka kan? Padahal dia ada dilihat yang akan ibadat itu kepada manusia, dia tak tunjuk ke orang. Tapi kalau orang puji, dia suka ke? Ada setengah tu suka, tunjuk lagi. Ni tunjuk tu dah tak ada, tapi ada satu lagi, ada sikit lagi. Kalau puji tu suka lagi, dan tiada zahirkan kepada manusia, dia tak tunjuk ke orang. Tiada beramal dia kerana manusia, dan amal itu kerana Allah juga, tetapi bergerak dalam hati suka dipuji lagi. Ada lagi sikit, baki-baki tu ada lagi. Kena buang betul. Daripada pihak amal pada hal lawannya demikian tu. Tapi tiada kuasa yang menghilangkan akan hati sekali-kali. Nak hilang terus belum lagi. Kerana jika hilang sekali-kali dia wujud pada hatinya, nasib sampai pertabat nafsu mulham, ya.
Mana kalau dia tak ada ujub riyah, tak ada lagi, dia akan masuk lain ketiga nafsu mulhamah, mana nafsu yang sedang dapat ilham pun. Tapi belum tetap betul. Ilham ni bawa makin dekat sampai dia mutmainnah. Ya. Jadi kalau tak ada mulhamah lagi, kita memang ilham ni warid kuat. Ada kepada nafsu mutmainnah seperti lagi akan datang. Dan sebagiannya orang yang sadik dalam peringkat kedua ni membanyakkan zikir Allah, Allah, Allah. Ya, tarik nafas dia Allah, hembus nafas pun Allah. Duduk bangun semua Allah, Allah, Allah. Tuan-tuan buat satu hari, jangan putus semua dia tahu. Tuan-tuan boleh kasih kan? Jangan putus, satu saat pun jangan putus. Satu saat pun jangan putus. Jalan Allah, Allah, Allah. Jalan. Memang banyak perubahan. Berdoa kasih lah. Dia punya kasih boleh macam. Apatah lagi kalau dia mudawamah kekal, lagi dahsyat. Besar tuan-tuan, jika perubahan besar. Bawa teks ke dalam IGP. Ada sedikit dia ni. Saya bobok ya. Ya. Berzikir sekejap kan, buat tempat. Padahal dia berdiri dan padahal duduk. Duduk bangun dia sentiasa. Dan padahal berbaring. Tiga lah kelakuan kita. Tak berdiri, dia duduk, tak duduk, baring. Tak ada menyangkung tadi. Jadi mana ayat ala kulli hal, semua kelakuan Allah, Allah, Allah jalan. Di mana nafsu nak masuk pada sentiasa. Padahal dia berdiri dan padahal dia duduk dan padahal dia berbaring. Supaya apa? Lepas dia daripada nafsu lawamah. Sebab bisikan nafsu lawamah itu tak boleh masuk. Dia kekal main Allah, Allah jalan. Sebut dengan takzim, jangan sebut kosong. Sebut Allah kita faham. Allah dia berzat. Bila zat mana dia, dia yatasi bersifat. Bila sifat dia ada asma, nama yang tunjuk pada musamma. Semua kita main ni. Sebut, dia main jalan. Sebut dengan faham, sebut dengan menghayati intipati kalimah kita zikir maksud. Hingga sampai kepada nafsu banyak ilmu. Habis dan ketiganya nafsu mulhamah wa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana